Dalam apa keadaan? Kalaulah keadaan tu tak ada dekat belakang sijil nikah kita tu, yang lafaz taklik tu, tak bagi nafkah zahir dan batin, meninggalkan isteri berapa bulan berturut-turut, mendatangkan kecederaan. Ingat tak lafaz taklik tu? Kalau tak masuk dalam senarai itu, saja-saja minta cerai sebab tak boleh terima sesuatu perkara, maka haram bagi perempuan itu masuk bau syurga. Understand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan pada petang ini, yang keadaan suhu agak panas pada hari ini, yang panas terik hari ini, jadi kita berada pula dalam bilik yang agak dingin. Jadi dia memungkinkan dua perkara saja dalam ceramah hari ini. Yang pertamanya, kekhusyukan yang melampau. Yang keduanya, tidurlah kan. Macam itulah kan. Jadi jangan risau, saya adalah antara penceramah dalam Malaysia yang tak kecil hati kalau ada siapa yang nak tidur dalam ceramah saya. Sebab itu memang dah kelebihan orang mendengar ceramah. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, dan begitu juga semua yang hadir pada hari ini, termasuklah penonton-penonton di rumah yang berada dalam rancangan Moh Donga SD, yang mana disiarkan secara langsung di TV Al-Hijrah. Jadi bolehlah siapa nak tengok muka dia esok kan, bolehlah tengok dalam TV. Jadi hari ini tajuk dia pengurusan stres kan. Ada orang tanya macam mana cara kita nak mengatasi stres. Stres bukan untuk kita selesaikan, tapi untuk diuruskan. Kalau tak ada stres pun tak namanya hidup. Orang yang tak ada stres dalam dunia ni orang gila. Orang gila tu dia tak stres, tapi dia bagi orang lain stres. Contohlah, ada orang yang 9 ni kan, tahu 9? Orang 9 makna tak cukup 1, 10. Dia short. Dia pening, tak berbaju, pakai seluar, dia londeh gitu kan. Dia pergi depan bus stop. Ada 2-3 orang tengah tunggu kat bus stop tu. Dia tu cakap, apa naknya orang gila ni. Dia mula rasa tak selesa. Tapi orang ni yang mental dia tadi, yang ada masalah mental ni tadi, tak ada masalah. Lepas tu zap dia lucut dan seluar dia. Dah seminggu tak boleh tidur orang duduk kat bus stop tu. Sebab terbayang bagaimana, terbayang bersini, terbayang sana, terbayang kan. Jadi itu saya kata tadi, dia tak stres, tapi dia bagi orang lain stres. Stres ni merupakan punca utama kepada kemerosatan hidup kalau tak diuruskan dengan baik. Stres juga boleh mempengaruhi tahap kesihatan dan membawa kepada masalah penyakit yang lebih kompleks. Itu sebabnya kalau kita tengok di mana-mana hospital dalam negara kita Malaysia, stress related diseases, penyakit yang berpunca daripada stres lebih tinggi daripada penyakit lain. Mental, nak pula berpunca daripada sekarang ni, zaman sekarang ni, zaman apa? Zaman media sosial. Orang lagi mudah kena penyakit stres ni. Stres dan melibatkan penyakit mental. Sebab dia punya expectation ni lain. Seolah-olah macam contoh, dia boleh bergaduh sebab orang tak like post dia. Dia boleh bergaduh sebab apa view dia. Dia boleh rasa kecewa. Kenapa view dia tak ramai like, tak ramai orang like dekat dia punya post dia. Kenapa orang tak suka kat aku ke? Orang marah kat aku ke? Seolah-olah tu kayu ukur dia. Sedangkan kadang-kadang ada post yang kita postkan ni, dia tak lalu pun dekat orang lain sebabkan ada faktor tertentu. Ada orang tu pula dia bayar ad ni kan, dia bayar iklan menyebabkan dia akan lalunya. Contohnya, dia meniaga kepek. Yang seorang tu memang beli kepek aja. Dia kejap beli kepek, kejap keluar kepek. Pasal kepek memang lalu dekat dia punya wall. Yang kita ni asyik, yang follow tu lah Pak Ngah, Pak Teh.
maklum dia. Yang anak dia pun sebab dia paksa tadi. Jadi benda tu kadang-kadang jadi pelik kan. Kita jadi pelik, kenapa ini pula jadi kayu ukur? Dan bahagia tu seolah-olah expectation bahagia ni adalah apa yang kita tunjuk ke orang. Tu yang menyebabkan stres. Kemudian termasuk juga risiko stres ni boleh membawa kepada penyakit jantung, murung, cenderung mencederakan diri sendiri, bahkan hingga membunuh diri. Tengok, stres tadi dia tak membunuh, tapi dia boleh membawa kepada penyakit menyebabkan dia terbunuh. Maka jika seorang tidak menangani tekanan dengan sewajarnya dalam jangka masa yang panjang, ia boleh mengganggu pekerjaan, kehidupan, keluarga dan kesihatan. Walaupun stres bukan pembunuh utama manusia. Ingat, stres bukan pembunuh utama manusia, tetapi kita kena faham bahawasanya dia adalah antara penyumbang utama kepada masalah jantung. Okey. Dia boleh bawa kepada penyakit jantung. Dan daripada penyakit jantung tu yang kadang-kadang tanda-tanda dia, contoh tiba-tiba badan berpeluh dalam aircon. Besar ni. Siapa yang pernah kena dia tahulah. Tiba-tiba berpeluh dalam aircon, dia rasa macam ni. Ini ingat dia kurang makan ke, dia apa ke, rupa-rupa cek tekanan darah dia ada masalah. Jantung dah mula tersumbat. Jantung tersumbat tu yang bawa penyakit tu. Macam contoh kita demam kan. Kita demam, kita tak sihat, kita rasa pening kepala, badan berat kepala, badan panas. Sebab aliran darah juga. Aliran darah tu jadi sempit, darah kita pun jadi pekat. Tu yang orang ambil ubat-ubat tertentu, pil yang biasa kita ambil tu, yang dol tu kan, saya tak boleh sebut sebab dia tak taja camah kita kan. Ubat tu yang kita biasa ambil tu, yang berapa tepek tu kita ambil kan. Adakah function ni untuk menyembuhkan demam? Tak. Dia akan kembangkan salur darah kita. Bila kembang salur darah pada orang yang normal, dia akan jadi okey, dia akan lega. Tetapi dia tak selesaikan masalah. Bila betul-betul dia jadi lagi, makna ada masalah dengan saluran darah dia. Itu yang kalau tengok tahap tersumbat jantung kita tu, tengok berapa persen. Lebih 50% dia kena pasang stent. Tapi kalau 45%, 40% ke atas, 35% dia rasa macam dah menuju ke 50% tu, dia kena makan ubat cair darah. Tu antaranya kita bagi faham sikit kan. Tapi puncanya stres lah. Dia ada terlampau risau. Makan dia tak tahu. Dia yang panggil tu sebagai, dia akan mengubah tingkah laku kita. Contoh kan, kita okey, tiba-tiba orang yang tersayang, mak yang rapat dengan kita, ayah rapat kita meninggal. Cara makan pun dah beza. Tak nak makan, tak apalah, nantilah. Dia boleh tahan tu, perut dia tak makan, malam tak makan, esok tak makan, lepas tu dekat kubur tu nak tumbang dah. Orang pegang dia. Yang kita biasa tengok tanda-tanda macam tu kan. Jadi dia tak makan, tak makan. Macam mak saya dulu bila arwah abah meninggal, dia kata nak koot dia tu. Makan koot dia. Itulah yang oat tu. Orang tua sebut koot. Adalah nama jenama dia tu pun tak boleh sebut sebab dia tak taja camah kita hari ni. Jadi orang nak makan koot. Jadi mak saya makan benda tu je lah perut dia. Sampailah dah beberapa bulan sampai dah okey. Sebab waktu kita kematian, menerima kematian, kawan tersayang, isteri tersayang, suami yang baru bermanja-manja dengan kita semalam, bercinta dekat Taman Tasik tu kan, seiring dan sejalan. Rupanya esok tu dia jalan dulu kan, tinggal kita je contohlah kan. Lepas tu kita menerima keadaan, kita dah plan tu pagi ni nak sarapan sama lah, nak makan roti canai telur goyang lah, apa semua dah janji dah. So benda tu kita nak adjust benda tu. Tu yang jadi stres tu. Stres tu menyebabkan kita ni. Tapi stres kena ada, kena faham. Stres ni ada stres yang baik. Kalau tak sebab stres, orang tak ada dalam dewan ni. Kena pergi ni. Pukul apa nak sampai ni kan? Daripada pukul apa you all ada kat sini tadi? Daripada pagi kan? Pagi sampai malam tadi daftar. Malam petang dah start. Tidur sini ke tak? Oh, tidur sini, alhamdulillah. Jadi makna kata daripada semalam dah datang tu semua agensi. Ada orang kalau dia tak rasa benda tu penting, dia tak rasa stres pun. Tak apalah, tak pergilah. Tak stres kat dia. Sebab ada benda lain yang lebih menekan yang dia kena pergi. Stres ni. Sebab stres lah orang kena sampai kat pejabat pukul 8 pagi. Dah pukul lambat ni. Dia stres. Tekanan dia menyebabkan dia cari jalan. Macam mana nak sampai pukul 8? Anak baju sekolah tak siap lagi. Sekolah nak buka ni. Alamak, berapa bulan ni nak pergi beli ni? Dia dah tahu dah target kat mana. Gaduh suami isteri. Stres lagi. Sebab apa gaduh? Sebab suami kata, kau pergilah, aku banyak hal.
Dia kata, minggu depan lah pergi. Yang seorang pula cakap, bang, minggu depan dan minggu last saiz semua dah tak ada. Dia gaduh pula. Dia stres. Masing-masing ada hujah dia, orang perempuan kan. Orang perempuan dia gemar bawa suami, tapi lepas tu tak setuju dengan pandangan suami. Itu masalah dia. Dia akan stres kat situ sebab orang lelaki tak nak ikut. Orang lelaki tu, pergilah, pergi. Berapa kau nak? Kau cakap. Cakap nak. Yang tu kira bagus lah. Kalau berapa kau nak kau cakap, still okey lah. Ini, kau pergilah, pakailah duit kau. Tu lagi stres. Tu lagi stres kan. Dia yang bestnya perempuan ni rajin tanya pandangan. Tapi dia nak orang setuju dengan pandangan dia. Tu pun jadi stres juga. Bukan perempuan sini lah, tempat lain. Kemudian, stres ni, kena ingat, dia bukan sejenis penyakit. Macam saya kata tadi, stress related diseases. Kan? Penyakit yang berkaitan dengan stres. Contoh apa? Migraine. Dia berkaitan dengan stres. Gastrik. Tahu tak gastrik ada juga? Gastrik ada dua jenis. Satu gastrik sebab tak makan. Kedua, gastrik sebab salah makan. Ada satu lagi gastrik sebab kau boleh stres. Salah satu pengidapnya yang menghadap tuan-tuan dan perempuan sekarang. Saya pun terkejut. Pernah saya, dia jadi macam kan, siapa yang pernah rasa tu perut dia macam kena perah tau. Usus tu macam kena perah. Krem macam tu. Kita bercakap pun macam kena tumbuk. Lepas kena tumbuk, senak. Tak boleh nak cakap, nak mati sangat dah rasa macam tu. Macam nak mati. Dia nafas rasa sempit. Tu gastrik punya pukulan ataupun GERD, angin lambung. Yang biasa kita kena pada pagi raya pertama dengan pagi raya kedua. Lomang segala binatang tolan itik, kabau, lembu semua kan. Lepas itu dah lawan dalam tu dah kan. Bubuh minyak angin, minyak panas semua kan. Jadi kesan pada tubuh badan kita. Jadi gastrik boleh disebabkan oleh stres. Saya tak stres apa? Stres naik bas dulu saya tinggi. Naik bas, awak dah duduk seorang-seorang dah. Lutut macam ni lah. Situ tinggi. Contoh dekat seat depan tu, Allah lambatnya sampai. Masa tu saya ingat pergi ke Kedah. Lambatnya sampai kat sana. Walaupun kita makan tu dah tak kualiti tau. Kita makan, kita tak berapa, tekak dah tak sedap. Akhirnya muntah keluar air. Tak ada apa benda nak dimuntahkan. Itu pun berpunca daripada stres. Stres bukan penyakit, tapi adalah masalah berkaitan dengan mental sebenarnya. Dan apabila keadaan seorang bertambah teruk, dia boleh melarat menjadi penyakit mental seperti gangguan kemurungan, rasa cemas sentiasa. Okey. Siapa yang pernah Kemalangan Jaya Raya? Pernah tak Kemalangan Jaya Raya? Hebat betul kau orang buat kereta tak pernah aksiden ni. Bagus betul ke memang kau bawa depan rumah balik masuk dalam macam tu je? Memang. Pernah tak aksiden kereta ke? Pernah tak? Okey, saya selalu pernah kena bila bawa kereta dekat traffic light, kita brake emergency. Waktu belakang gong bantai kereta kita. Tak macam tu Bila kita dah kena macam tu, tertekan macam tu, tolak macam tu kepala, itu dah matinya ni. Dia tetap sliding ke depan, meluncur ke depan, slow ke depan macam tu dan sakit tengkuk tu sampai hari ni. Cuma kesan dia tu saya kata tadi, gangguan kemurungan, dia akan rasa macam anxiety, risau. Sebab apa? Setiap kali sampai ke traffic light kan, kita break kan, kita akan penat belakang. Nampak? Dia sebab kesan tu tadi, sebab dah berlaku kat kita. Contohlah, kita pernah kehilangan anak mungkin sebab lemas. Macam baru-baru ni kita tengok dekat Terengganu kan, ada beberapa orang berjalan tapi terjatuh, langsung tak jumpa. Lepas tu yang mengada pergi berenang pun ada. Berenang saja nak cuba kan. Lautan apa dekat Melaka kan, polisi ni tak nak pergi. Dia pergi Terengganu tu bahaya sikit sebab dia terus curam macam ni. Lemas. Mesti dia akan ada masalah lepas tu. Nak bercuti pergi bagaimana? Pergi pantai tak nak. Sebab apa? Dia dah trauma. Dia ada kesan. Jadi dia akan kemurungan, dia akan membawa pada rasa cemas tiba-tiba. Contohlah, ditipu oleh lelaki. Dating, blind date. Dia dapat yang memang blind betul. Contoh orang tak apa-apa nampak kan, ataupun dia jumpa orang yang tak apa-apa, orang yang menipu pula. Kan? Ada yang macam tu. Kan? Jadi dia akan mendatangkan rasa cemas. Alamak, tak nak lah. Dia pernah kena interview. Bila interview dimalukan. Contoh, asal interview kan, takut lah. Dia punya takut tu berbeza daripada orang lain. Kemudian begitu juga masalah bipolar. Bipolar ni dia ada 2-3 identiti. Dia terbayangkan keadaan. Dia split personality. Itu pun bipolar juga. Skizofrenia.
Dia rasa banyak membayangkan benda-benda lain. Tiba-tiba dia nampak anak dia tu macam harimau. Dia mula ambil pisau nak ditetak anaknya. Sedangkan tu anak dia. Dia ingat harimau lah, nak mempertahankan diri dia. Jadi dan lain-lain lagi lah, ada macam-macam. Dan orang yang skizofrenia ni dia kena makan ubat sentiasa. Dan ubatnya tu biasanya kalau klinik-klinik kerajaan memang dia supply lah secara percuma bagi dekat orang-orang macam ni. Kesian kan. Dan masalah ni memang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga dan pekerjaan dan seterusnya. Keluarga, pekerjaan dan persekitaran memang faktor utama membawa pada gejala kerungsingan ni, stres ni. Pekerjaan biasa, bukan semua orang boleh tahan stres kerja ni. Tapi kepada orang yang boleh ambil benda tu positif, bukan semua orang. Kena marah, biasa tu, dia marah tu sebab kerja tu, kerja dia okey tu. Ada orang macam tu, ada orang kena marah, dia marah aku ada orang macam tu kan. Lepas tu macam pekerjaan, lepas tu kehidupan, suami, dapat suami yang baran, sikit salah pun tak boleh. Dia jadi takut sangat, hidup dia dengan ketakutan setiap hari. Contoh itu bukan tu. Ada juga lelaki hidup dengan ketakutan, lelaki kemurungan sebab isteri digarang betul. Isteri ni macam samurai kan tu, sikit pedang snap macam tu macam tu kan. Jadi ada. Jadi makna kata dia boleh mendatangkan masalah juga tu. Dan begitu juga selain daripada kehidupan, begitu juga persekitaran. Persekitaran ni termasuklah siapa? Anak-anak kita yang masuk asrama. Tengok, dia masuk asrama, ragging, kena pukul, kena paksa buat benda-benda tertentu, kena basuh dekat rumah pun tak pernah basuh kain, tak pernah apa, kena basuh pula abang-abang sini dia punya baju kain semua. Lepas tu kena pukul, kena denda, kena ini, kena macam-macam lah buat. Dan dia tak tahu nak mengadu pada siapa. Benda ni berlaku, saya jumpa sendiri. Ada seorang dekat sekolah sama penuh, budak tu balik hujung minggu, dia kata, mak tolonglah mak, saya tak nak balik sekolah tu lagi, tolonglah mak, tolonglah tukarkan saya daripada sekolah ni. Kalau ada anak yang mengadu macam ni, tolong dengar cakap saya, buat sesuatu, jangan biarkan. Banyak mak ayah, alah biasalah tu asrama, kau sabarlah sikit. Anak boleh rosak dengan tu. Dia kalau kena tu, makna jiwa dia tu, dia rasa, dan sampai satu tahap, budak ni apa tau? Budak yang ni jumpa saya, mak ayah dia bawa jumpa saya, ada satu cuti panjang masa tu, cuti hujung tahun dululah sebelum PKP. Bawa jumpa saya, budak tu dah macam ni. Dek, siapa nama? Dia tak jawab. Dan bila saya dapat berbual dengan dia, dia dah berdendam dengan mak ayah dia. Sebab pada dia, mak ayah dia sama dengan orang yang ragging dia tu, yang bully dia tu. Sebab dia kena pukul, dia kena bully, kena renam kepala dalam kolam. Apa dia tak buat. Lepas tu dia suruh, dia lucutkan seluar, suruh lari pula dekat koridor. Bayangkan benda-benda macam tu, dia dah mental dia tak boleh terima dan dipaksa pergi ke sana lagi. Cuba fikir. So tu sebabnya benda ni jangan pandang ringan, terutama bab bully ni. Kan? Kalau setakat sikit-sikit kena dengan cikgu, kena rotan, kena apa, tu biasa. Tapi ni dekat asrama, dekat rakan sebaya, ada yang grup-grup tertentu, berapa ramai. Kita tengok kan, kes bully dekat universiti, kes bully dekat ni. Anak-anak ni dia menanggung. Bukan semua orang boleh menanggung benda tu macam kita. Kita dulu lain. Kita dulu mungkin lasak. Kita dulu bekerja, kena bully tempat kerja lah, kena tu, kita okey kan? Kita mungkin kuat. Tapi anak kita yang baru nak hidup ni, bukan semua ada kekuatan macam kita. Tu sebab kena tengok kan? Persekitaran lagi apa? Kejiranan. Ada orang stres dengan jiran dia kan? Jiran sebelah rumah syek-syek buat, jiran sebelah rumah meniaga. Dia baru balik pada kursus dekat ANB Resort tu, meniaga, nak jimat belanja, meniaga dekat rumah. Boleh ke meniaga kat rumah? Boleh meniaga kat rumah? Mana pakai undang-undang mana cakap? Cakap undang-undang kecil trade peniaga pinastrian. Dan juga begitu juga UUK, undang-undang kecil penjaja. Tak boleh di rumah sebab langgar syarat penggunaan tanah. Lepas tu meniaga, dengar saya cakap. Kau jangan tak puas hati dengan aku ajar kau. Bila duduk dekat rumah, contoh. Ada satu orang ni meniaga. Dia meniaga tanah lapang. Bukan rumah pun, tapi kawasan perumahan. Dekat tanah lapang, Semak Samun.
Dia pun berniaga. Dia terangkan tanah apa semua. Dia pun buka dalam berniaga. Sedap pula makanan dia. Ramai orang pergi. Depan rumah ni rumah-rumah teres, rumah teres sederet, rumah semi-D. Menghadap tu tak ada rumah, tanah lapang. Tapi bila gerai ni dah ada, makan macam-macam, roti canai lah apa semua, ramai orang sarapan. Daripada luar pun dapat tahu cerita, oh best ni makan, macam-macam ada. Dia pun pergi, kan. Dah orang, disebabkan dalam ramai-ramai jiran ni, ada satu jiran komplain, seorang je, tak apa masalah pun tak tahu. Dia ada penyakit dalam hati dia tu, mata dia sakit tengok ramai orang. Dan orang sampai cakap apa, sampaikan peniaga telah setuju macam ni lah, kami akan buat satu persempadan supaya orang jangan berniaga dekat rumah, jangan orang parking dekat rumah dia. Tak mahu dia. Tapi kalau benda tu tak salah, tak apalah, masalahnya satu kesalahan. Sebab kawasan tanah lapang pun tak boleh kalau dia tidak digazetkan untuk berniaga. Macam di rumah ni pula tengok tanah TOL, tengok pula tanah syarat tanah yang lain, kan, macam-macam. Dekat rumah bila dia buat mula-mula okey, dia tak buat makan kat situ pun, jual nasi lemak bungkus je. Tapi orang beratur panjang, pakai parking banyak pula, belum booking, marah juga jadi hal. Itu sebab kadang macam-macam kekangan. So benda tu menyebabkan stres. Aduh, jiran ni tak puas hati dengan aku ke apa. Kejap-kejap penguasa datang, kejap-kejap polis datang. Tengah ubah suai rumah, orang datang. Stres dengan jiran. Jiran-jiran pula gemar cerita tak elok pasal kita. Dia tu kan bagus sangat, bukan campur orang. Ada orang tak puas hati tengok kita berniaga okey sikit, tukar kereta belagak. Cerita juga. Stres lagi. Ada persekitaran kejiranan yang seperti itu. Ada. Menyebabkan kita stres, kan? Untuk makluman semua, sebelum tahun 2000, setiap 1,000 orang di Malaysia, setiap 1,000 orang, seorang ada penyakit mental. Faham? Sebelum tahun 2000. Menjelang 2020, lebih kurang 2010 ke 2015 macam tu, setiap 10 orang, seorang sakit mental di Malaysia ni. Tetapi hari ni 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang, seorang sakit mental. So dalam dewan ni kira berapa ramai? Berapa ramai yang sakit mental kalangan kita ni? Tak, maksudnya macam itulah ramainya orang sakit mental hari ni. Yang saya kata tadi, split personality disorder ni, ada orang sanggup beli, dia boleh tunjuk, dia share dekat dalam media sosial gambar kotak handphone baru dengan jambangan bunga. Kemudian dia postkan, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Macam itulah hayatnya. Kau baca pun bengkok-bengkok lah kepala kau baca macam tu, kan? Terima kasih buat suami yang tersayang kerana hadiah yang sangat indah ni, lovely gift on my birthday, pada hari lahirku. Ramailah yang komen, untunglah, bestnya bila nak open table, pasal baku, bila nak open table, bila nak belanja makan, kurang. Sedangkan handphone dengan jambangan bunga tadi dia beli sendiri. Nampak? Kalau penyakit teruk lagi, yang lagi teruk daripada ni, dia create pula satu account menjadi orang lain untuk puji post ni. Bertuah lah you dah lah cantik, dapat suami yang baik, bagi hadiah kat you macam-macam. Kalau I bertuah jadi you. Dan dia percaya itu orang lain. Itu nama penyakit bipolar tadi. Bahaya tau penyakit tu. Dia boleh mengadu. Contoh kan, contoh kita berniaga, dia boleh mengadu dekat orang, mengadu dekat kuasa MB ni, orang ni berniaga kat sebelah orang ni, dia tak ada lesen, dia ambil pekerja asing ni, semua tak ada permit, tolong datang segera, jangan biarkan. Dan dia boleh jumpa kita, tak ada apa-apa. Ya kesiannya awak, siapa yang ngadu ni teruk betul dia boleh macam tu. Dan benda tu ada ramai dalam Malaysia ni. Jadi makna kata berpunca. Jadi kita kalau tengok macam tu, sian dia stres, macam tu lah, stres rupanya. Ada orang tu, ada satu kes masa saya jadi pengarah undang-undang dulu, saya dulu bekas legal advisor.
dapat aduan, orang ni buat pembakaran sampah terbuka, ambil tindakan, tidur ke, makan duit haram je penyawat awam ni. Keluar dulu. Ni nampak nak sampah, dia siap bagi gambar aduan tu. Gambar sampah terbakar tu ditunjuk. Gambar ni, sampah ni dekat dalam sungai nanti tersumbat nanti. Ni boleh mendatangkan penyakit, jentik-jentik apa semua, demam, denggi dan sebagainya. Tolonglah prihatin. Lepas tu yang ni, macam ni ke sikap ni, lepas tu ni, nampak ni daun-daun kering ni, kenapa? Untuk maklum semua, sampah terbakar, sampah yang buang dekat dalam parit tadi, termasuk juga daun-daun kering, semua dia yang buat. Yang mengadu ni, bila saya tanya, bila saya panggil tim saya pergi siasat, kejiranan tu memang tahu dah dia, sebab dia ni memang kena makan ubat. Dia memang sakit makan ubat. Keluarga dia pun dah tahu dah. Tak apa, kena sabar lah cik, buat macam mana? Bukan salah sabar. Masalah bila aduan tu masuk dari sisi sistem, kita kena jawab, kita kena buat tindakan. Tu belum cerita lagi. Ada orang minta, masa kan beli taman perumahan ni, beli rumah kat taman perumahan. Depan rumah tu macam ada kawasan lapang sikit. Apa kita buat? Masa mula pindah, buat apa? Tanam pokok. Bila pokok tu dah besar, kau suruh majlis datang tebang pokok tu. Dulu kau tanam, kau tak minta izin. Tapi bila tebang suruh majlis. Lepas tu majlis, kau sini pun nak kira ke? Lengkau yang tanam, bukannya pihak PBT yang tanam. Banyak kes macam tu kan? Tengok tu sebabnya, kadang tengok keadaan. Menurut pandangan Islam, stres bukan berpunca tekanan mental semata-mata. Punca tekanan itu adalah dalaman hati dan jiwa kita kan? Seseorang yang jauh dari sentuhan iman dan tidak mesra hubungan dengan Allah SWT mudah sangat mendapat stres yang teruk. Jangan silap saya dah cakap tadi, stres kena ada tau. Kalau stres tak ada, contohlah saya, hari ni ada ceramah pasal urusan stres. Okey, letaklah. Saya tak ada rasa stres. Gila tak boleh. Saya stres, saya tajuk stres ni saya stres. Kan? Lepas tu dah sampai-sampai lagi lah stres. Tengok ada lah kereta TV Al-Hijrah. Alamak, kru Hijrah dia dah sampai pula, dia nak rekod hari ni. Lupa pula dia datang rekod hari ni. Contohlah. Stres macam tu kan. Dah sampai kena pasang mic dia pula. Aduh, stres lagi macam tu. Apa kan maknanya? Dia stres tu menyebabkan kita, memang tekanan tu akan ada. Abang kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dia hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Mesti akan ada ujian dia. Suami handsome, ada ujian dia. Bini lawa, ada ujian dia. Kadang suami taklah indah mana muka, tapi ramai mana perempuan gila kat dia. Pahal lah. Muka merayau, bini 3, pahal. Contoh, merayau muka lelaki dengan apa-apa, gigi jarang-jarang. 3 bini weh. Lepas tu bini pula bukannya kaleng-kaleng. Seorang lawyer, seorang doktor, seorang engineer. Yang lelaki tu kerja jaga attendant parking ni. Tak, saya cakap ni demi Allah, kita cerita betul. Saya cakap ni, ingat Samsul Debat, kau baik kakak-kakak kau golak ni, ingat semua nipu. Tak ada. Semua fakta tu baik kajian. Cuma saya tak boleh nak sebut lah siapa orang dia. Macam mana dia boleh dapat tu? Aku pun terfikir, aku lagi menarik daripada dia. Macam tu lah kesering tu kan. Tak, cuba fikir kan? Tapi sebab apa jadi stres? Bila fikir macam tu stres. Macam mana aku tak ada macam tu kan? Contoh lah, ada tak? Contoh lah, ni kita borak-borak santai kan. Tengok Samsul Debat kan, contoh lah Samsul Debat ke, tengok orang lain kan, semua orang nak ambil gambar kan dia kan? Selfie boleh, ambil gambar. Ya Allah, Samsul Debat, saya tak percaya je dia. Ayat yang biasa kau sebut. Satu lagi, dalam TV lah kan, tu kan biasa kan. Okey, saya nak tanya, ada tak dalam hati macam ada sikit cakap, kan best kalau aku boleh jadi macam dia? Ada tak sikit cakap? Ada kan? Tapi percayalah, orang yang dah duduk kat situ tak nak. Kan best kalau aku dapat duduk tempat ni, aku dengan kau ceramah. Masa tu aku boleh tidur, aku boleh sambil mengunyah-mengunyah kopok jam belakang tu. Kau ingat aku tak perasan bertadi aku tengok kau tahu? Kan? Sedap betul kau ni. Geram aku. Dah peran. Aduh, dia macam tengok wayang popcorn ni. Aku lah betul. Allah sian ni. Macam tu lah cerita ni. Macam tu lah tadi. Kan? Dia ingat apa? Samsul Debat ni pencamah alam sekitar. Dia akan cam audien dia buat apa semua aku tahu. Kau tengok tercokik dia tak jadi minum ke tu.
Aku tengok, aku nak tengok sampai bila dia nak kunyah dia. Balang tu berubah tinggal separuh ke tak tu yang dia makan tu tadi. Aku tengok. Dia ingat aku tak perhati kan. Sedap. Dia makan aku cerita beria tu. Kerap. Oi. Hai, tak apalah. Tak teruskanlah. Saya okey je. Macam tu kan. Tak, tapi betul. Kita nak jadi macam orang lain. Menyebabkan sebenarnya kita kadang stres. Kenapa aku tak jadi macam dia? Contoh nak kerja kan. Aku nak kerja kerajaan. Contoh, macam orang ni kerja kerajaan. Aku nak sangat kerja. Kan mesti ada kan nak kerja kerajaan. Sebab apa? Oh, orang kata terjamin masa depan. Tak ada terjamin. Sama je. Kerja swasta. Yang penting ada kerja. Malahan berniaga. Dalam berniaga, kita kenapa berniaga? Ada orang yang ni dalam ni baru nak menjinak-jinakkan diri berniaga. Ya ke tidak? Kan? Betul tak? Lepas bila kita berniaga, percaya cakap saya, dalam Quran, Nabi pun beritahu, malahan kita tengok sebahagian besar rezeki kita sebenarnya daripada punca ni ada berniaga. Yang penting, cara kita berniaga. Kan? Ada produk kita. Kenapa tak jadi? Ada sebab. Tengok balik. Mungkin kita berniaga bagus dah. Produk bagus, cerita bagus. Tapi sedekah kurang. Mungkin macam tu. Tu yang kata tadi. Ada kaitan hubungan kita dengan Tuhan. Biasa, ujian mesti ada. Berniaga, tiba-tiba tak. Kan ada orang berniaga, masak nasi lemak. Daripada pagi pukul 3 pagi sampai pukul 7 pagi tak masak-masak nasi tu. Mula dia berdukun ni. Jumpa, tolonglah Tok, kenapa nasi ni tak masak? Dah pelak tu kau tak on. Memang dia takkan masak. Kan? Cerita ni ada orang macam tu. Dia gemar tu cari mistik. Ya Allah, sampai pagi tak masak weh. Kau tak on. Tu cerita dia. Ada orang tu kadang bila masak, lepas berniaga, macam mana bawa pergi, macam tu bawa balik. Kenapa lah kau tak nak beli makanan aku? Kita tengok pun kesian. Waktu bazar Ramadan, tengok bazar Ramadan. Kan? Tengok lah. Orang ni kuih ni cantik, elok banyak sampai macam mana lah makanan ni. Nak buat apa dengan makanan ni nanti banyak. Kan? Tapi rupanya cek balik. Rupanya kuih dia tu saudara mara pun tak sanggup makan. Sebab apa? Kalau sedap orang mesti cari. Gitu je. Kan? Bayangkan ada satu hamba Allah, saya kenal kawan sekampung saya di Seremban. Dia boleh kaya raya, berjaya, ada staf lebih kurang 25 ke 30 orang staf. Niaga apa? Roti john sahaja. Niaga roti john boleh kaya. Maksudnya roti john, burger dan yang bersedara dengan tu lah. Oblong lah, apa semua kan. Dengan tu boleh kaya. Macam mana tu? Bila saya tanya dia apa rahsia antara bila berbual dengan dia, sos tak kompromi. Bukannya macam setengah orang, tak apa sos ni dah habis, belilah sos ni. Tak, dia memang cukup jaga. Sos, mayonis, lepas tu tak kedekut. Salad, sayur apa semua, melempah-lempah bila makan. Pergilah kat Seremban dekat Senawang. Dekat Taman Lavender Heights, pergi. Ada satu kedai dekat Ampangan. Gerai kecil je. Gerai kecil. Meniaga apa kaya. Ada satu benda yang lebih tinggi daripada saya. Apa dia? Rak telur. Dia meniaga apa? RTK, roti telur kentang. Itu saja. Pergi tengok macam mana orang boleh berniaga macam tu, boleh kaya ya. Dan dia bukan buat banyak benda pun. Kita dah macam-macam lah, segala bapak mi semua keluar. Mi rebus, mi ni, mi tu, mi Cantonese, mi Cina, mi India, habis semua, mi Arab, mi Turki semua keluar. Kan? Lepas tu karipak pusing, karipak gagasi, karipak giant, King Kong semua keluar. Kenapa tak mau juga? Dia satu benda je. Macam contoh kan, kita tengok kat Penang, apa yang top? Char Kway Teow. Semua mengaku Char Kway Teow power. Kan, saya ni penggemar Char Kway Teow. Pantang dengan Char Kway Teow sedap, saya akan pergi. Kalau tak sedap, siaplah kau. Memang aku tegur, aku cakap, apa masalah kau ni berenang Kway Teow ni? Aku cakap kan. Ya, Char Kway Teow ni berasal daripada bahasa Cina, bermaksud Kway Teow goreng. Tapi style Cina, dia basah, tak ada sampai berkuah macam tu. Dia basah. Dia kalau dia kuah pun sikit-sikit aja. Macam tu. Dan kerang tak mau dia, korang lambat. Macam gotah mengunyah kan. Dia kena kupik satu-satu. Itu yang tak sanggup. Kenapa tak sanggup? Memang tak sanggup sebab payah. Charge lah, mahal Char Kway Teow ni. Betul tak? Tu cerita dia. Yang antaranya lah. Dan dia meniaga tu je boleh kaya-kaya. Nampak tak? Tu sebab saya kata tadi, fokus tadi. Nampak kan? Makna kata stres. Kenapa? Cari balik jalan dia. Maka
Disebut manusia diciptakan daripada dua rangkaian. Yang pertama roh dan yang keduanya jasad. Firman Allah SWT, dan ingatlah peristiwa ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Dan apabila aku sempurnakan kejadiannya, setelah aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Surah Al-Hijr ayat 28 hingga 29. Okey. Jasad perlu makanan bergizi akan sihat dan cergas dalam aktiviti, kena makan untuk sihat. Roh pula perlukan sentuhan iman dan dalaman. Nampak tak? Jadi makna kata badan kita ni kena sihat juga. Dah sihat, barulah roh kita ni pula perlu kita isi pula dengan sesuatu. Okey, contoh kita orang Islam, pening kepala, kusut, apa kita buat? Pergi masjid. Pergi masjid, solat. Tenang hati kita. Jangan tinggal solat. Kita tahu dah tu. Kan? Di orang yang bukan Islam, bila dia kusut, dia banyak masalah, dia buat apa? Dia cari jalan nak tenang jiwa dia. Itu ni wujudkan taman tema tu. Dah tak ada kojo kan? Nak tenangkan diri, pergi taman tema. Dia kata tu cara dia nak release. Kau tak ada release dia, lagi teruk kau punya jiwa pergi sana tu. Naik yang roller coaster tu, boleh tenang ke jiwa? Cuba cakap. Yang naik apa nama? Selera shot tu, yang naik sampai atas, zap turun macam tu. Roh tinggal atas. Zop dia tinggal atas dengan tu kan. Saya memang tidaklah naik benda tu. Kau bayarlah kau. Kalau kau nak bagi aku naik, kau pengsan dengan aku, bius kan, bagi tak sedar. Macam tu tak apa kan. Itu saya heran bila tengok cerita Mr. Bean, dia boleh buat muka toya macam tak ada apa-apa kan. Heran, kuat betul dia kan. Macam tu. Maknanya satu lagi macam di Jepun. Di Jepun ke Korea, karaoke. Kenapa diwujudkan pusat karaoke? Saya pernah share lah dengan camah saya tu. Dia pusat karaoke sebab untuk release tension dia. Nak menangani stres dia, diwujudkan pusat karaoke. Orang di Jepun, di Korea ni, masuk pusat karaoke, nak release tension dia, dia akan pilih lagu yang dia tak tahu. Nampak tak? Lepas tu dia belasah lah, kukang seorang-seorang, puas hati dia. Dia pilih lagu ni, habis semua lagu dia rosakkan. Dia rasa itulah jalan untuk selesaikan masalah stres dia. Jadi tiba-tiba dekat Malaysia pula buat pertandingan karaoke. Kau boleh fikir tak orang Korea Jepun ni pandai apa? Sian ya. Juara kebangsaan makna dia paling stres sekali. Boleh pula juara karaoke peringkat negeri Melaka, bangga pula tu. Boleh nyanyi karaoke, pilih lagu L15. Aku tahu dah lagu apa. Dia pilih lagu yang sedap dia nyanyi, betul tak? Tapi dia sebenarnya asal usul sebab kita tak tahu. Banyak yang kita ikut tapi kita tak faham. Kan? Itu yang ada orang, anak-anak muda sekarang ni ikut yang grup-grup tertentu. Kan? Menyanyi lagu, ingat tak dulu zaman heavy metal dulu yang menyanyi kan? Dia menyanyi lagu rock-rock tu, dia menyanyi, dia hafal lagu tu, dia hafal. Sedangkan lagu tu memuja syaitan. Lagu tu menidakkan adanya Tuhan. Menyanyi je. Ikut. Ada orang macam tu. Itu sebabnya penting. Hubungan kita dengan Tuhan penting. Dari segi makanan, badan nak kena sihat. Itu sebab ada orang cakap macam ni. Dia kata macam mana? Alah, kita ni jaga kesihatan pun kita mati ke? Abang tak payah jaga. Salah. Badan ni amanah. Tuhan bagi, kita kena jaga. Kan? So jangan risau. Kalau badan kita berisik sikit, jangan risau. Maknanya jaga betul dah tu. Sangat jaga. Kan? Tapi jangan sampai bawa pada penyakit. Kalau dah ada penyakit, kontrol. Nampak Jadi makna kata kena jaga. Kalau penyakit dah datang, Tuhan uji kita. Tak apa, kita kontrol lah. Mana yang kita boleh atasi, kita atasi. Buat check up. Macam saya dulu kan, isteri saya marah betul, pergilah buat check up. Bawa abang tahu. Kena buat check up. Kan? Akhirnya satu hari tu saya collapse, jatuh, tumbang dekat Shah Alam. Masuk KPJ section 20. Check semua. Darah semua cek. Kena buat apa stress test, kena lari tu. Lari buatlah. Alhamdulillah. Baru tahu kedudukan saya dekat mana. Kolesterol jahat tu je ada masalah sikit. Kolesterol jahat tu sepatutnya apa? Sepatutnya berapa? 2.6 Sepatut 2.6. Saya ni ni mic ni dah habis bateri. Ni pun antara benda menyebabkan stres ni. Daripada tadi ni kejap bunyi, kejap tak. Sebelum aku humban dengan mic ni kau gantikan lain. Tu stres betul tu. Tak adalah. Saya okey je. Tak apalah. Ya kan? Tak. Sepatutnya 2.6. Tapi saya punya 4.3, 4.2 macam tu. Dia kata tinggi sikit. Dia kata tak apa Ustaz. Kata ada orang tu sampai 11, 12. Sabarlah aku. Sebenarnya still kena kontrol.
Mesti kena kontrol. Memang ada lagi teruk daripada tu lah. Betul, tak dinafikan. Lepas tu yang stres apa tu? Jumpa dengan pakar pemakanan, pakar diet. Kita timbang berat badan ni, kena buka stokin, buka kasut semua, naik atas mesin tu, dia boleh tahu umur kita berapa tahun. Lebih tua daripada umur sebenar. Sebab lemaknya dengan apa, macam nak mati sangat lah. Boleh naik, menyesal pula aku naik penimbang, dia kata. Kalau saya naik penimbang tu, kalau ada pada awal, memang saya tak makan, aku pupuk orang belakang tu. Betul. Tak nak makan macam tu kan. Tak apa, teruskan makan. Tak apa, belum timbang lagi, tak apa, makan aja. Tak apa. Kena lagi kita weh. Dia tak ada lah, saya gurau je. Makan, teruskan. Apa nak tutup balang tu, buka. Macam tu lah contoh. Jadi Allahu Akbar. Saya ni kalau tak bergurau tak boleh kan. Macam tu. Jadi maknanya cek betul-betul. Lagi satu lagi apa tau? Satu lagi saya selalu bawa contoh ni. Tidur berdengkur. Tidur berdengkur kan. Saya dulu memahami saya tidur berdengkur ni sebab penat sangat. Mungkin kita rasa tu. Dan alhamdulillah setakat saya tidur, saya tak dengar saya berdengkur. Macam tu lah kaedahnya. Tapi tak betul cara tu. Jadi ada seorang ni, kebetulan adik saya, dia dah pakai mesin. Dia namakan apa, CPAP mesin dia kata. So dia buat sleep test. Saya pun buatlah sleep test tu. Pasang wayar sembunyi dekat dada ni. Lepas tu pasang macam corong oksigen tu betul. Tidur lah. Mesti 5 jam paling kurang. Tidur. Berjuang lah malam tu. Esok tu dia bawa lah mesin tu pergi ke lab untuk tengok result. Alhamdulillah dapat result. Dalam tempoh 5 jam, setiap jam purata 84 kali nafas saya terhenti. Setiap jam. Istiqamah. Maknanya 84 kali tu dia ada dua. Satu nama dia obstructive apnea. Maksud obstruktif ni tertutup sepenuhnya saluran pernafasan. Tutup habis. Kalau hypoapnea 50%, masih ada keluar sikit lagi. So 10 kali yang separuh, 74 kali full. So total 84 kali. Dan oksigen saya waktu tidur paling tinggi 92/3. Okey, tapi bila dia drop sampai 60%. So dia minta saya call doktor pakar pulmonologi. Saya call, nama dia Dr. Nurul. Sana doktor, saya cerita, itu severe Ustaz. Severe, agak serius. Ustaz kena ambil oksigen. Ambil je oksigen, pakai yang masa testing tadi, sleep test tadi free je. Ambil je oksigen tu, pakai, bunyi macam ni. Hilang dengkur. Dan sleep test tu keluar pula another sleep test. Nafas saya terhenti daripada tadi 84 kali setiap jam, dia jadi 10.5. Bayang. Jadi makna memang kena pakai. Bawa ke mana-mana. Sekarang besar tapak tangan yang mesin tu. Bawa pergi ke mana-mana. Kalau dapat beli yang tak ada yang pakai bateri, lagi best. Dalam kereta boleh pakai. Tapi kalau pakai dalam kereta sambil bawa kereta, memang hebat lah. Tapi duduk sebelah, ada driver bawa, tak apalah kan. Ni contoh lah. Ni saya beritahu. Contoh ni satu ilmu lah. Ikutkan stres kan. Kita mungkin tak stres tidur. Sebenarnya stres. Sebab apa? Bila bangun tidur, perasan tak? Orang lelaki yang tidur berdengkur, dia bangun tidur, dia akan rasa penat juga walaupun dia dah tidur lama. Sebab tidur dia tak puas. So please lah, buat sleep test pada siapa yang tidur dia berdengkur, yang agak menghampiri bunyi singa dengan rimau ni. Dia macam mimpi kat safari tu. Dapat seekor rusa ataupun kancil. Dia panggil kawan yang lain, datang. Dia mengejarkan sampai pagi. Panjang cerita kat safari tu. Itu yang mama kita macam apa ekor dah makan itulah. Itu yang main-main. Saya dah buat tu, saya nasihat tu sebabnya ramai orang ni, saya bagi kesedaran sebenarnya. Saya bukanlah kata nak promote apa, tak. Sebenarnya dia ada macam-macam mesin kat luar tu. Ada yang jenis mesin masuk dalam, ada mesin yang setakat tutup hidung aja. Ada yang setakat mulut aja. Macam saya tu dia tutup semua ni, tutup. Pergi getah tu pap tidur. Jaga-jaga dah tak ada mesin tu. Mana pergi tu. Sebab rimau tadilah. Jadi ramai orang kita dekat Malaysia ni meninggal dalam tidur sebab ni. Lepas tu mulalah orang Melaka ni cakap, ya Allah, tidur, mati dalam tidur, beriman ya Allah.
Kawan tu tercakik kau tak tahu. That's why. Dia senang terutama pada orang yang badannya agak berisi. Dia senang dapat. Macam saya senang, paling senang. Manusia paling senang saya. Senang maksudnya dalam kereta duduk, tidurlah macam tu. Kau tak payah nak bismillah, tak payah. Tidur. Kat mana dah macam tu. Macam tu lah. Dia jadi macam tu. Jadi macam tu lah. Nak pula penatkan ceramah lah, pergi sana sini kan. Tu tak. Contoh Jadi sebagai mukmin kita yakin Allah Ta'ala menjanjikan kehidupan sejahtera bagi mereka beriman dan beramal soleh. Jadi hubungan kita dengan Tuhan jaga. Sebab tu untuk dalaman. Makanan, fizikal, layanan yang baik dekat luar ni, yang ni semua dari segi kita kena jaga diri kita. Dengan manusia kena jaga. Bukanlah makna dengan Tuhan jaga dengan ni tak jaga. Hablum minallah, hablum minan nas. Dua-dua kena jaga. Isteri dengan suami kena jaga. Stres tu mungkin ada, tapi boleh dikurangkan. Contoh, perangai orang perempuan memang dah tak boleh nak tolong dah. Memang dia macam tu. Contoh, hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Contoh, kita dah tak boleh buat apa dah benda tu. So kita kena adapt benda tu. Okay fine, ini memang time dia bercakap. Okay fine, okay tak. Apa tahu tak, saya ni pening kepala tau. Ni macam-macam sebab tahu tak ni apa penat lagi apa semua. Saya pergi kursus dengar daripada pagi ke malam, pagi tadi sampai sekarang. Apa faham tak? Wah, dalam ceramah dengan makan kopok ni contohnya kan. Contoh lah sambil-sambil ni contoh. Kan. Yang depan tadi try nak buka terperet juga, tapi nanti dah lah fikir tak jadi aku buka. Cik baik aku tak buka depan dia menjadi bahan kan itu. Contoh. Kan. Yang seorang tu dah siap dah dengan teh ais dia semua dah standby atas meja. Aku perhati je tu. Kau ingat aku ni masa bismillah tu aku tak perhati ke perangai korang pemakanan ada. Kau main lagi engkau nasib baiklah penganjur beritahu kan, pengacara beritahu jangan beli-beli dulu. Kau tidak atau siap bancuh kan. Agaknya lah kan macam itulah agaknya kan. Itulah. Ni cerita contoh aja ni. Jadi apa dia? Ada kalanya okey. Satu lagi, kaedah orang cakap stres ni untuk mengatasi dan jaga hubungan kita dengan Tuhan, seterusnya meluahkan perasaan. Okey, ada kalanya cerita masalah pada orang lain, melegakan. Sebaik-baik tempat meluahkan adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh dalam surah Yusuf kan, kita tengok macam mana Nabi Yusuf dia membuat luahan kan, membuat luahan. Contoh dalam kisah surah Yusuf ni, Nabi Yaqub alaihissalam tertekan kehilangan Nabi Yusuf tu. Dia buat aduan. Ya Allah, dia kata kepada sebenarnya firman Allah, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya sebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia orang memendamkan marahnya di dalam hati. Surah Yusuf ayat 84. Kecewa. Luahkan kepada Tuhan. Tu sebabnya luahkan kepada manusia pun ada tempatnya. Tapi dalam hal masalah rumah tangga, ingat ni, masalah rumah tangga, ada masalah boleh cerita pada orang ketiga, tapi tengok siapa orang. Boleh tak cerita pada kawan baik? Sebaik-baiknya jangan. Sebenarnya orang ketiga ni sampai masanya time tak baik dengan dia, semua cerita tu akan keluar. Okay, cakap saya, cari orang yang betul-betul ada kemampuan. Saya sendiri selalu berhubung dengan sahabat baik saya, Tuan Haji Izzuddin, Ustaz Nur Azman Ahmad. Yang ni semua kaunselor. Saya sendiri duduk, macam mana Ustaz, kalau kita nak buat macam ni, kita luahkan. Saya korang pening kepala lah, macam mana. Dia pun share macam mana. Sebab idea ni kita kena minta pandangan orang lain. Sebab doktor gigi pun tak boleh cabut gigi dia sendiri. Kena faham? That's why kita kena jumpa kaunselor. Kadang masyarakat kita ni, aku jumpa kaunselor tadi. Kau ada masalah apa? Teruk sangat sampai jumpa kaunselor. Tak, kita perlukan orang yang kita boleh harap. Itu sebabnya ada masalah rumah tangga, pergi jumpa unit runding cara keluarga di pejabat agama. Jumpa. Kalau rasa benda-benda minta pandangan. Tak semestinya masalah dah teruk, dah nak bercerai kan. Kebanyakan kita dah nak bercerai kan, jumpa. Tak, dia bukan isu tu. Sebenarnya perlukan orang kita. Ingat tak orang yang ada penyakit bipolar, saya kata tadi, skizo tadi, ada setengahnya rawatan yang digunakan adalah duduk dalam target group tu. Dia duduk, saya dulu ketagih dadah, apa semua grup ni, saya sap dadah, jadi sampak menjaga saya banyak merosakkan keluarga saya. Saya sabar semua kan. Semua teruk tu. Yang saya dulu bukan hisap dadah lagi dah. Saya dulu hidu cuka getah. La ilaha illallah, hidu cuka getah. Tak tahulah dia orang ketagih cuka getah kan. Yang seorang tu saya memang ketagih dulu makan getah. Habis getah kerap tu saya telan. Teruk betul dia ni kan. Yang seorang ni pula ada masalah ni. Seorang ni masalah tu. Ada penyakit apa tu? Ingat tak penyakit yang tangan kleptomaniak apa? Yang dia mesti nak ambil barang.
Dia berjalan kat pasar raya tu mesti dia nak ambil. Dia nak curi. Dia tu penyakit. Dia bukan sengaja. Dia memang tak boleh. Ada penyakit tu. Ada orang penyakit shopaholic tu. Dia mesti nak beli. Benda tu dah ada kat rumah. Dia beli lagi benda tu. Sampai rumah tu padat, tak boleh letak barang dah. Payung yang sama ada 10. Beg jenis yang sama ada 20. Kita tak apalah. Kita je beli beg lain-lain. Memang nak beli tapi lain-lain. So tak cukup gila lagi lah. Maknanya yang lain-lain kan. Orang perempuan nak kaya ni dia mula dah. Ya Allah kan. Dah nak kaya ni mula dia kan. Jadi mana kata ada juga ni. Tapi ada juga yang tak sesuai. Dia perlukan private session dengan kaunselor. Kaunselor ni okay. Selepas tu okay. Ada tak rasa macam jadi ada yang macam tu. Dan dia sonok. Semaknanya awak ni seorang yang kuat. Awak ni ya ke? Dia suka kaunselor tu cakap dia macam tu. Oh ya Allah, saya kuat lah ni. Dia perlukan orang macam tu. Bagi sokongan dan dorongan pada dia. Nampak tak? Kemudian beriman. Cara seterusnya beriman kepada qada dan qadar. Cara kita nak mengatasi stres ni. Maknanya qada dan qadar. Tuhan tentukan aku jadi macam ni. Tak apa. Buat macam mana? Ada seorang sahabat saya diuji anak dia nak ambil SPM sepatutnya tahun ni yang budak tengah SPM dia tinggal berapa paper je lagi ni. Dah macam mana dia pergi dekat nak pergi beli barang, nak beli nasi goreng apa entah, dia pergi makan. Dia naik motor, tiba-tiba kena langgar. Dia tak tahu kena langgar. Dia dengar horn kuat, dia tak sempat pandang dah kena langgar, dah terbaring. Jaga-jaga dia kat jalan. Bawa ke hospital, jaga-jaga tangan sebelah dah tak ada. Sampai sampai ni. Tangan sebelah dah tak ada, lengan dia tak ada. Bayangkan macam mana dia nak atasi benda ni? Nak menghadapi benda ni. Tapi kalau percaya pada kata orang, Tuhan dah tulis. Tuhan dah tulis kau akan kehilangan sebelah tangan kau. Kita boleh cakap. Kau cakap senang lah. Kan? Contoh lah kan, tiba-tiba dapat tahu kita dah ada kawan baru. Contoh, tiba-tiba dapat tahu macam tu. Orang perempuan. Tiba-tiba dapat tahu ada kawan baru, suami bawa. Kan? Jadi bila dapat kawan baru ni, bukan semua orang boleh terima. Kau faham tak faham ni? Macam confused yang muka. Kan? Bawa kawan baru balik kan. Jadi orang cakap, tak apalah, kau sabar, kau terima. Kau cakap senang lah, cuba kau. Habis dah poin. Tapi itulah peranan kau. Apa yang kawan dia cakap? Paling tidak, kau sabar sabar. Berapa lama lagi aku nak sabar? Macam tu kan. Orang perempuan macam tu. Jangan dinasihat macam tu. Macam ni kau lentung aja. Kau ni ambil. Apa lagi? Tinggalkan je lelaki kau tu. Dia suka orang cakap macam tu. Masalahnya yang macam tu wakil syaitan ni rajim tu. Kan. Dia memang tak suka tengok rumah tangga ni bertahan. Dia suka push. Orang perempuan ingat, apa pun keadaan, biduni baksin, ingat. Tidak boleh sama sekali. Ingat saya cakap ni. Dalam apa keadaan, kalaulah keadaan tu tak ada dekat belakang sijil nikah kita tu, yang lafaz taklik tu, tak bagi nafkah zahir dan batin, meninggalkan isteri berapa bulan berturut-turut, mendatangkan kecederaan. Ingat tak lafaz taklik tu? Kalau tak masuk dalam senarai itu, saja-saja minta cerai sebab tak boleh terima sesuatu perkara, maka haram bagi perempuan itu masuk bau syurga. Understand? Makna biar sebab yang syar'i. Berhenti makan kopok ni. Dia dengar benda tu. Jadi makna kata maknanya jangan saja-saja tau. Jangan. Jangan, sebab benda tu bahaya. Orang perempuan ni cukup senang masuk syurga. Tinggal lagi dia nak tak nak je. Percaya cakap saya. Lelaki ni semua calon neraka. Semua kena neraka. Termasuk yang bercakap ni. Ya, lelaki ni dekat dah dengan neraka. Seorang perempuan kenapa nak tumpang sekali? Tak payah. Korang masuklah syurga. Boleh? Boleh tak perempuan? Jadi mulai hari ni setuju je. Faham? Stres. Terus stres kan. Maksudnya hati-hati. Beriman pada kata qadar. Jadi ni, kenapalah jadi macam ni? Kadang kita kemana? Kenapalah hidup aku jadi macam ni? Apa salah hidup aku macam ni? Jangan sekali-kali. Bila kita cakap tu, kita bukan mempertikaikan apa yang terjadi. Kita tak sedar kita mempertikaikan Allah yang mengizinkan perkara itu terjadi. Hati-hati. Kan?
Tidak ada kesusahan atau bala bencana menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Taghabun ayat yang ke-11. Kadang-kadang tu ingat, paling senang lah contoh orang perempuan tak apa, abaikan suami kat sebelah. Dengar saya kat ni, abaikan suami kat sebelah. Yang kalau ada yang bawa suami tu, abaikan dulu. Pandang saya. Ingat tak momen kita frust dengan ex-boyfriend kita dulu? Ingat tak? Ingat tak? Malas tak ingat lah. Wah, ayat dia kan. Lukanya mendalam, Ustaz. Tolonglah, please lah, jangan buka lagi cerita ni. Tak salah, tapi pernah lah kita frust kan. Dan bila kita frust dulu, cik tak nak lah tunjuk sangat depan suami tu kalau kita frust sangat dengan yang dulu. Tapi betul tak kita punya frust tu, kita marah, kita rasa macam end of the world lah, rasa macam kadang-kadang kita marah kan. Kita tengok balik surat lama ni, kita bakar gambar, terbakar lah kau, mati kau terbakar, matilah kau accident, kena gelak stembro, mati kau. Contoh kan, kita sampai macam tu lah mendoakan mati kat ex-boyfriend tu, punya marahnya. Betul tak? Kita marah tetapi Tuhan dah susun. Iaitu sampai satu masa Tuhan temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita. Sekarang pandang suami. Sekarang dah boleh pandang suami. Macam tu lah. Betul lah pilihan hati I. Dulu dia kecewakan I, macam mana rupanya Tuhan nak bagi. Dan nak pula kita dapat tahu kehidupan ex-boyfriend kita tidaklah sehebat yang kita sangkakan. Kita jauh lebih baik. Betul tak? Jauh lebih baik. Tapi kalau dia ex-boyfriend dia Samsul debat, frust sikit lah. Kenapa lah aku dulu? Contoh tak adalah saja yang mengada. Nah, tu sebabnya kadang-kadang ada orang bila dia frust, dia nak tunjuk kepada dunia aku boleh berjaya tanpa dia. Itu semangat yang kita nak. Kenapa dia tinggalkan aku? Aku tak boleh hidup tanpa dia. Aku nak dia juga. Bijak kan, mati tahu senang kan. Banyak cerita Apa kurangnya aku? Kawan-kawan kan dengan kawan-kawan. Apa kurangnya aku dia sampai tinggalkan aku? Kita nampak dah kurang dia ni banyak. Kita tak tergamak nak cakap kau tu tak muka kau tak boleh belah. Kita tak boleh cakap. Takkan kita nak cakap macam tu kat dia, betul tak kan? Jadi mana kata tu menambahkan stres dia. Kau hajar kau macam ni kau jadi kawan aku kan. Itu masalahnya. So ingat tu. Kemudian membuka selebar-lebarnya ruang harapan. Nampak? Cara kita nak mengatasi stres kita, menangani stres ni, membuka selebar-lebarnya harapan yang baik dengan cara bersangka baik dengan Allah. Adalah benda baik Allah nak bagi kat aku ni. Kita berniaga tak jadi, maaf lah, teruk betul, kenapalah macam ni. Niaga juga pak, macam mana bawa balik, macam mana bawa berniaga, macam tu bawa balik. Aduh, hai kenapalah macam ni. Ada hikmah ni, percaya ada hikmah. Rupa-rupanya betul. Rupanya ada orang cakap, cuba kau berniaga dekat sini. Kat sini tempat tu ramai orang ni nak cari orang ni. Kita pun pergi. Rupanya kat situ lagi bagus. Contoh. Ada orang pula cakap, kau ni tak boleh berniaga setempat macam ni, kau kena pakai food truck. Contoh ada orang beritahu, pakai pula food truck, pergi sana kemari. Dah ada hari Senin kat sini, Selasa kat sini, kat tempat tumpuan orang kita pergi. Alhamdulillah, ramai yang suka dengan masakan kita, contohnya kan. Jadi percaya pada hikmah. Ataupun contoh macam ni lah, nampak gambar Samsul Rebat ni, pelaburan patuh syariah, kita pun join, lepas tu kena tipu. Orang Samsul Rebat tak tahu menahu pun pasal benda tu. Lepas tu dah kena tipu, lepas tu barulah nak tanya Samsul Rebat, kenapa lah ni. Benda tu nampak tak baik kan. Tapi dalam Islam itulah hebatnya agama kita, iaitu Allah mengajar kita hebat sekali. Nabi pun sebut, alangkah hebatnya umatku apabila diberikan kesenangan dia bersyukur, dan bila diberikan ujian dia bersabar. Rupa-rupanya ada hikmah. Kena tipu tu supaya pertama, lain kali tak kena lagi dah kena tipu. Tapi sekali kena tipu dah 30,000. Peninglah kepala. Yang kedua, kita tahu waktu kita susah, kita jatuh, siapa yang datang kat kita. Waktu kita senang, kita belanja makan, semua dekat dengan kita. Kita susah, nak pinjam duit, telefon pun tak angkat. Kita bukan nak pinjam banyak pun, nak pinjam kejap pinjam 500 je nak pinjam. Contoh, nak mula berniaga kecil-kecil ni, tolonglah aku tak ada orang lain nak pinjam dengan kau. Langsung tak jawab dah call. Mesej tu langsung one tick je. Tak ada blue tick pun. Kita pun tak tahu. Nampak lah.
Kita nak meniaga kerepek, kita nak bagi bekalan makanan pada orang dengan camah. Bukannya modal pun. Aduh, dah lah ustaz, bagilah contoh lain. Nasib kita je kena, aku dah keras dah ni. Dia kata, adalah makan lah, risau saya okey je lah kan. Clear sangat. Baju colour pink, makannya tuan kan, nampak lah kan. Cuba kau pakai baju colour gelap sikit, tak adalah perasan. Lepas tu kalau makan tu cuba time aku pandang tempat lain, tak adalah apa nampak. Ini channel beri kau mengulas kat belakang tu. Oh, tak habis lagi tak puas hati aku tu cerita kan. Bersangka baik. Ada benda Tuhan, rupanya Tuhan bagi. Kawan-kawan kita, lah dia ni lah, kita ingat dia. Aku ingat ini aku bagi, apa hal pula ni? Aku ingat lagi waktu aku susah dulu, engkau yang datang tolong aku. Nampak? Saya pernah buat team building. Ada satu sesi tu, saya bagi semua perasan tak yang sticky note tu, yang kecil tu, yang warna kuning tu, yang kita boleh ambil lekatkan dekat papan kenyataan tu kan. Okey. Saya bagi semua orang untuk tulis surat tanda penghargaan, menghargai orang lain. Sesi tu nama dia hargai orang lain. So semua tu satu pejabat tau. Semua satu pejabat. Saya minta dia orang tulis dalam dewan, dalam bilik ni, contohnya kita ni duduk macam ni kan. Okey, kita nak terima kasih kat siapa? Tulis tuju kat dia. Okey, nama dia, contohnya nama abang apa? Muizal. Muhammad Izal. Okey. Muhammad Izal, terima kasih sebab dulu tolong pinjam hantarkan saya pergi hospital. Contoh, pak hantar satu. Nama akak apa? Akak ya, yang baju coklat. Tak apa, tak payah. Sana macam tadi, tak apa. Sana macam tadi, jawab tak apa. Takut yang bertegak dia tu kan. Okey. Nama akak apa? Syida. Terima kasih Syida sebab dulu tolong fotostatekan dokumen IC Ana. Lepas tu terima kasih akak yang baju pink apa? Apa? Muza. Apa nama kau macam nama tayak? Kau apa? Muza apa? Muzani. Okey. Terima kasih Muzani sebab dulu supply kuih masa musim raya. Contoh. Aku nak kuih juga. Contoh lepas tu, masa tu kita minta dia hantar dekat orang tu, dekat dalam dewan ni, semua hantar. Syidah dapat 3, Abang Izal dapat 2, yang Muzani dapat 8 sebab dia customer ramai. Dia dapat 8. Tak, tapi benda tu nampak kecil. Masa tu saya minta siapa yang ada surat terima kasih berdiri. Ramai juga yang duduk sebab dia tak ada satu terima kasih pun dia dapat. Masa tu dia mula rasa tau. Masa tu yang tak dapat mula rasa, aku ni tak ada jasa langsung ke kat orang. Tapi bila seorang tu saya suruh baca, contohnya macam Syidah lah, contoh kan Syidah tadi, dia baca terima kasih sebab dia pun nak lupa benda tu. Ada yang menangis baca terima kasih tu. Terima kasih sebab dulu tolong waktu susah pinjamkan duit. Saya ingat masa tu saya tak ada ni, saya ada huraian dalam tu. Menangis dia. Dia tak boleh nak baca habis. Dia tak sangka orang ingat lagi benda tu. Kadang-kadang bila kita terlampau banyak buat benda baik, benda tu akan penting, jadi kekuatan untuk kita sebenarnya. Tak sangka orang appreciate kita benda tu. Kita nampak macam simple. Contoh Bill Gates. Bill Gates dulu masa dia mula-mula dia tak ada kerja, dia susah, dia jumpa dengan seorang tukang kasut. Boleh baca cerita tu. Dia pinjam, dia kata boleh tak nak pinjam, dia nak beli makanan, dia nak pergi interview. Dia lapar, dia nak beli roti dengan dia pinjam dalam tukang kasut yang bagi dia $4. Dia bagi $4. Lepas tu dia masuk dalam, dia interview, dia dapat kerja, dia berjaya. Lepas tu dia develop diri dia sampailah dia jadi kaya, jadi jutawan. Bila dia jadi jutawan, dia teringat dekat tukang kasut ni. Dia jumpa tukang kasut ni, dia bagi $1 juta ke berapa juta dia bagi kat tukang kasut ni. Apa tukang kasut cakap? Kau bagi aku seluruh kekayaan dunia ni pun takkan sama dengan nilai $4 aku bagi kat kau. Orang bagi kita RM50 waktu kita tengah sesak tak sama dengan kita balas balik bagi dia RM10,000 dengan tahap dalam bank kita ada 10 juta. Tak sama. Itu sebab jangan kita cakap besar. Kau pun aku dah balas, kau tu aku itu pun aku tolong kau. Kita tolong dengan tahap kita ada. Beza dengan orang yang tolong dengan tahap dia pun tak ada. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Hidup dia susah dulu. Kemudian entah macam mana dia dapat payment. Dapat payment berapa? Dia dapat payment dalam 150 ke 200 ringgit. Masa tu besar. 200 ringgit ni macam 10,000 dulu.
Lepas tu dia masa tu dia nak balik rumah nak jumpa Salomah. Sebelum balik dia nampak ada seorang cameraman. Tak balik ke? Kampung mana? Pahang. Tak balik. Ikutkan nak balik. Tapi lah ayah pun tak sihat. Tapi nak buat macam mana kan? Duit tak ada. Allah Tan Sri P. Ramlee bagi 200 ni semua bagi kat dia suruh balik kampung. Dia tahap tu kebaikan dia. Orang sebut, nampak tak? Jadi tu sebab kita kata. Tu sebab dalam hal ni sebenarnya kita membuka bersangka baik. Baru kita tu, waktu kita susah dia ni datang tolong. Kan? Stres kita tu kan sebenarnya kalau fikir, tak apalah. Adalah benda Tuhan nak bagi ni. Kan? Tuhan bagi kita kadang Tuhan bagi kita Tuhan tak bagi kita senang, tapi Tuhan bagi anak ramai. Rajin, beranak aku je. Asal bagi salam menyahut beranak. Assalamualaikum, salam beranak dia. Jangan bagi salam ni. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Tak pernah dia tak menjawab lah. Ada orang tu tak payah bagi salam. Tepuk nyamuk beranak. Yang faham, tak faham sudahlah, lantak lah kau. Macam tu lah. Jadi makna kata rezeki Tuhan bagi. Ada orang Tuhan bagi rezeki anak tak ramai, tapi semua menjadi. Nampak tak? Ada orang anaknya seorang aja, tapi ya Allah besar tuah budak ni, kerja bagus, elok, jaga mak ayah dia. Contoh. Jadi makna kata ada orang tu rezeki dia cepat kahwin. Jambatan dia pendek je. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat rezeki jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu. Contohnya rezeki dia kahwin banyak kali. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak akan kahwin, sebab Tuhan bagi dia rezeki dapat jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. So semua ni Tuhan dah susun baik untuk kita. Sangka baik, ada harapan dia, ada sebab ni Tuhan bagi aku macam ni. Termasuklah dalam bab perceraian, mungkin ada hikmah dia. Tuhan temukan yang lebih baik. Ataupun mungkin Tuhan bagi kita satu kehidupan membesar dengan anak-anak, itu lebih baik. Mungkin anak-anak sampai besar dah tu. Banyak sikit saya pergi ke rumah pusat jagaan orang tua-tua. Terkejut tau tengok. Rupa-rupanya kat rumah pusat, saya pernah pergi yang TV Al-Hijrah dulu, pergi kat pusat orang tua-tua ni. Kebanyakan bila saya tanya penguasa yang jaga tempat tu, dia kata kebanyakan, okey saya tengok, masa kita tengok drama Melayu kan, yang ramai dekat rumah orang tua-tua ni orang lelaki ke perempuan? Nampak perempuan kan? Tapi hakikat dia yang ramai orang lelaki. Boy, betul tak? Aku tak tanya betul ke tidak. Tak ada, aku beritahu aja. Kau marah dengan lelaki pun jangan macam tu, kata. Nampak sangat dendamnya kan. Kebanyakan orang lelaki yang dulu-dulu, yang kes kat rumah orang tua ni, masa muda tinggal anak bini, konon nak cek kesenangan dunia, nak kerja, kumpul duit konon. Tapi tinggal anak bini tanpa kabar berita, tapi bila tak larat baru nak cari anak bini. Yang anak bini pula dah elok je hidup, tak ada, dah selesa, tak ada suami, tiba-tiba sampai, tak ingin kawan tu lah. Itu ada, banyak berlaku macam tu. Jadi itu sebab saya kata tadi, percaya. Mungkin Tuhan bagi anak-anak kita yang baik, anak-anak yang kenang jasa mak ayah dia. So syukur, lapangkan hati kita. Ingat, stres itu normal. Stres itu normal. Dan kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Dan sesungguhnya kami akan memberikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya Allah dah janji akan bagi ujian kat kita. Sebab apa? Dengan ujian itulah nak tengok kedudukan kita di mana. Kita ni beriman ke tak beriman? Macam mana nak kata kita bagus selagi belum diuji? Contoh, orang cakap, nama Samsul debat, cuba debat dengan aku tengok. Dia kata macam tu. Kau ingat saja-saja bagi nama Samsul debat ni? Kan? Dia ingat Samsul debat ni nama gelaran yang tak ada asas. Jangan main-main. Dulu debat diraja dekat Malaysia ni, saya top rank best speaker Malaysia 2021-2022. Maknanya berdebat, berhujah ke apa semua dulu dah biasa. So kenapa tak? Sekarang ni kena uji. Kalau nak cakap kau hebat, kena berdebatlah dulu. Betul tak? Nak kata dia penyanyi yang bagus, dia masuk dalam pertandingan nyanyian, betul ke dia bagus? Main badminton, setakat main seorang-seorang. Mana cerita main seorang-seorang? Main petang-petang main orang kampung, bolehlah cakap kau hebat, tapi cuba main tournament dulu. Tengok, baru kita nak ukur dia hebat ke tak hebat. Nampak tak? Kena nak uji. Dia ni perenang yang hebat. Mana kolam dia tak boleh berenang. Pergi Lombok lama tu, dia berenang sampai ujung sana. Hebat betul dia. Kan? Paling hebat dia boleh berenang dalam kolam zoo Melaka yang ada buaya tu. Gila. Contohlah kan.
Kalau nak kata hebat, itulah cara dia. Kena uji dulu, baru tahu hebat tak hebatnya. Baru tahu beriman tak beriman. Macam mana kita mengaku beriman, sedangkan kita belum diuji. Kemudian jaga dengan apa? Solat. Ya? Cara menghilangkan, cara mengatasi stres ni menurut Islam yang pertama adalah melaksanakan solat. Sebab solat merupakan media kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya? Berapa nombor telefonnya? 24434. Jangan kita, kalau nak apa, tambah lagi 2 dekat hujung tu. Macam kita kan, nak call Melaka 06 kan? So kalau nak bagi lagi clear line, tambah lagi 2. Qabliyah Ba'diyah, jangan tinggal. Tambah lagi solat sunat, InsyaAllah lagi clear communication kita dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Macam tu. Macam contohlah something, ramai orang cakap saya, macam mana cara Ustaz kalau saya ada hajat kan, saya minta kan, macam tak dapat aja. Check balik, macam mana cara kita minta. Ada buat solat hajat tak? Buat kata. Tapi sebelum buat solat sunat hajat, sebelum solat sunat tahajud, sebelum buat solat sunat istikharah, nak minta Allah tunjukkan kita apa yang terbaik untuk kita. Kita terlupa untuk buat solat sunat taubat. Sebelum minta apa-apa dengan Allah, buat solat sunat taubat dulu. Buat 7 hari berturut-turut. Minta ampun dengan Allah. Lepas 7 hari barulah ada muka nak minta. Flush dulu. Flush, pergi servis kereta. Mana ada orang main tambah minyaknya, kena keluarkan dulu minyak lama. Flush dulu, cuci elok-elok dalam tu, baru masuk minyak baru. Baru dia jadi. Faham tak? Ni pergi umrah kan, nak pergi umrah, cuci diri kat Malaysia, baru pergi umrah. Ini tak, aku besok pergi Mekah, aku nak buang semua benda tak elok. Aku ingat tong sampah situ. Kan? Kan elok macam tu, makan sorok macam tu kan elok. Kan? Macam tu macam ni macam tu kan, bagus. Itu pun aku nampak tadi. Macam mana? Kan? Tak apa, jangan risau, saya okey je, bagus. Aduh, puas hati aku. Okey? Jadi kemudian begitu juga ubat pelbagai jenis penyakit. Wasta'inu bisabri wassalah, kan? Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ini mana kata, kena ingat ujian tu biasa, kan? Kemudian seterusnya, cara kita nak menangani stres, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Ud'uni istajib lakum. Kalau kamu berdoa kepada aku akan makbulkan. Aku akan mustajabkan permintaan tu. Jadi masalahnya kita tak yakin. Ya Allah, bagilah aku ni. Ternyata tidak. Memang aku tak dapat lah. Ya Allah, bagilah aku senang berniaga. Ya Allah, entahlah. Sendiri cakap, entahlah. Dapat tidak berniaga yang tak jadi je. Tengok laki aku tidak lah. Contoh kan. Jangan macam tu. Kena yakin. Kena yakin. Kan? Kemudian mendasari niat kita dengan ikhlas. Dalam kita beribadah ikhlas. Kemudian apa? Berzikir, ingat Allah banyak-banyak. Kan? Ingat Allah banyak-banyak. Dalam niaga dan buat apa pun, ingat Allah banyak-banyak. Kehidupan, ingat Allah banyak-banyak. Ni semua adalah Tuhan nak bagi kat aku ni. Alah, suami aku sakit pula. Ya Allah, dapat aku spend masa dengan suami aku, contoh. Kan? Kalau tidak tu dia sibuk je, ceramah sana, ceramah sini, contoh. Kan? Sibuk sangat kan? Kan? Kemudian zikir pada Allah, kan? Macam dalam ceramah saya ni kan, nampak ramai yang berzikir, kan? Ada yang zikir dengan biji kepek. Dia zikir sebenarnya, dia bukan makan, dia zikir. Kalau orang tu tengok mula sampai habis tu biasa. Tapi boleh hebat, dia kejap buka, kejap lelap. Mana sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya, dia zikir. Zikir je. Dan doa nak hilangkan ngantuk, tu saya dah ajar dah. Ramai dah orang saya ajar. Doa hilang ngantuk, tahu kan? Doa hilang ngantuk senang je. Kalau kita baca, insya-Allah segar mata orang yang mendengar. Doa dia senang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Kalau baca doa tu segar, hilang ngantuk dia. Dia nak nyalin dah tadi ni. Hajar ceramah ni dia kata. Kan? Dia dah kata wabillahi taufiq. Dah habis. Jaga dia. Tapi saya belum baca doa tu. Sebelum baca doa tu baru ajar je. Jadi jangan beria dia nak menyalin doa tu. Sabarlah kurang. Daripada tadi tak nyalin otak, tang doa hilang ngantuk nak salin terus. Allah, sabarlah aku. Kan? Jadi itu seterusnya. Jadi ingatlah zikir ni, ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd tu. Dalam surah Ar-Ra'd tu Nabi tahu, ingatlah hanya dengan kita ingat Allah baru hati tenteram.
Ingat suami pun belum tentu tentram lagi. Ingat isteri pun belum tentu. Allah, marah ni. Balik ni apa benda aku nak beli ni. Dia pantang betul dia kalau balik tak beli apa-apa. Dia nak juga tu yang kuih keria tu. Kuih keria antarabangsa. Aku buah mikir, apa maksud antarabangsa? Apa maksud antarabangsa? Yang datang tu negro beli ke apa ke? Tak tahu enggak? Kan? Apa maksud antarabangsa? World. Macam tu kan? Contoh kan? Jadi makna kata tengok, ingat tenteram. Apa yang tenteram jiwa kita? Tenteram, tenang kita. Ingat benda lain tak tenteram, ingat Allah juga tenteram. Ingat anak-anak belum tentu tenteram tuan-tuan. Cuma kita comelnya anak aku ni. Betul comel? Kau tunggu dia menyawa ke? Masuk kau balik rumah, tengok anak tengah tidur, ya Allah anak aku kan. Kau tunggu dia jaga. Nak tengok tenteram tak tenteram hidup kau, baru tahu Allah kenapalah budak ni perangai, ya Allah ikut siapa lah macam ni. Ya Allah duduk marah dia kan. Jadi hilang ketenteraman jiwa. Yang sebenar ingat Allah jugalah hati menjadi tenteram. Kemudian bersyukur dan menerima ketentuan ilahi, itu paling penting. Apa juga Allah Ta'ala dah tentukan kita kena terima. So, kesimpulannya dalam hidup kita ni ada 5 perkara yang kena ada kalau kita nak menangani stres dalam hidup kita ni. Yang pertama, kena ada apa yang disebut sebagai sabar. Boleh? Sabar. Ni tips ni begini, sabar. Kadang tak boleh dia sabar walaupun nama dia Sabariah binti Sabah. Sabar banyak-banyak. Biasalah orang cakap, kau cakap senang lah. Cakap, memang tu sebab kita cakap, sebab senang. Tapi isunya kita mengingatkan dia tentang sabar tu penting sebenarnya. Sabar. Sabar. Kena ada sabar, baru kita boleh tenang, baru kita boleh menangani stres tu dengan baik. Sabar. Kedua, syukur. Syukur. Syukur kenapa? Sebab kita ada sesuatu. Syukur kita tak ada sesuatu. Syukur kita tak jadi macam ni. Syukur kita ada lagi kawan-kawan. Syukur dapat program petang ni. Siapa sangka kan? Adakah memang dah tahu awal-awal dah program dekat IMB ni Samsul Bat datang? Tak tahu pada awal kan? Kemudian baru tahu ke apa? Awal dah tahu. Okey. Okey, tak apalah. Kok ia pun janganlah nampak macam tak ikhlas sangat kan. Cuba kita pun tak tahu, tak sangka macam tu. Macam tu lah kan. Macam tu kan. Tak apalah kan. Okey lah. Jadi makna kata kita syukur Tuhan bagi peluang. Orang lain nak tengok Samsul Bat kalau dekat ceramah kat Mama Juju jauh pun. Ni dapat dekat-dekat lah. Tadi ada yang datang macam ni tengok. Oh, Ustaz Samsul. Oh, no. Aku betul tahu nak react macam ni. Okey. Macam tu kan. Tak apalah. Nanti kan ada sesi bergambar. Jangan risau. Saya okey je. Gambar tegak RM50. Gambar rebah RM100. Macam tu. Saya transfer pun boleh. Tak ada masalah. Tak adalah. Mana ada. Jadi, syukur. Yang ketiga. Ingat tak saya beritahu tadi? Percaya pada hikmah. Apa juga berlaku, percaya pada hikmah. Ada benda Tuhan nak bagi kat aku ni. Ada hikmah di sebaliknya. Anak kita contoh kan, belajar. Apalah bodoh sangat anak aku ni. Ngikut siapa lah. Melantun-lantun bodohnya kata. Ni tak lepas, ini fail, itu fail. Rupa-rupanya hikmah dia. Anak-anak kita rupanya sesuai masuk sekolah pondok. Anak-anak kita hafaz Quran, contoh. Anak kita mungkin tak bagus ni, tapi anak kita bagus kemahiran. Mungkin dia bidang kemahiran tu dia cepat. Oh, yang ni dia dah tahu dah. Dia pakar aircon. Semenjak pada tu, siapa masalah aircon, dia settlekan. Yang seorang tu pula, dia bagus semburan cat. Dia belajar semburan cat keluar, dia boleh buka bengkel. Semua siapa yang nak sembur cat hantar kat dia. Kereta, bengkok semua jadi lawa balik. Semua suka jumpa dia. Kualiti kerja pun bagus. Kadang tu percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. So kita ingat dah hikmah. Keempat, redha. Redha dengan apa juga Tuhan bagi kat kita, insya-Allah kita dapat menangani stres dengan baik, menguruskan stres kita dengan baik. Apa maksud redha? Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Ada apa? Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Ada ceramah maulud kan, saya tanya apa maksud selawat makcik apa maksud selawat. Menyaut seorang makcik tu, ceramah lah, tanya pula, kena sound pula aku. Jadi kau diam tu okey lah, tak jawab kan.
Apa beza redha dan pasrah? Maksud redha, kita menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang ikhlas. Beza dengan pasrah, menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang sakit. Kita tak terima sepenuhnya, tak puas hati lagi. Itu pasrah. Sini saya lakon dengan nak bagi faham masuk pasrah. Nampak macam mana kan? Dah tu nasib akak. Ikut ke mana ada perempuan boleh terima benda ni. Akak terpaksa terima. Kalau jantan tu jantan jugalah. Contoh-contoh dia kata tu kan. Akak terpaksa terima. Walaupun dia akak sakit. Allah yang tahu sakitnya hati ni. Itu pasrah. Tapi kalau redha, yalah, nak buat macam mana kan? Mungkin ni rezeki akak kena terima. Akak doakan mudah-mudahan suami akak dapat berlaku baik, adil, jaga semua, tak pilih kasih. Sebab tak nak nanti besok, di akhirat besok, dia tak boleh jawab soalan Allah Ta'ala. Jadi akak doakan suami akak akan menjaga semua isteri dia dengan baik. Macam itulah. Jadi orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ni hanya sekadar contoh akademik saja. Macam itulah. Jadi makna kata beza redha dan pasrah. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi kat Malaysia ni lain. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Mana tu tak ikhlas. Dia perkataan terima kasih pun dia tak nak. Itu orang ikhlas. Kalau kita ingat mak-mak kita dulu tolong kenduri, orang tua rumah dia kata, terima kasih lah kau tolong aku. Mengada lah kau, tak ada benda pun ni. Alah kecil mengada terima kasih. Kena marah terima kasih. Itu ikhlas. Dan kalau nak lebih mendalam lagi, kita buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan daripada Tuhan semata-mata. Meniaga, mintalah Allah bagi yang terbaik untuk kita. Bukan nak kejar kaya. Dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh nilai dengan harganya. Macam deep tak? Deep. Duduk relax kan, kunyah kepek ni makan sambil menyaksikan ceramah. Apa lagi lebih membahagiakan tu cakap? Kan? Tak, ni contoh, saya tak cakap yang dalam dewan ni, contoh. Apa lagi membahagiakan? Dapat suasana petang macam ni kan. Kejap lagi bergambar, lepas tu kau riak dengan semua orang. Macam kau seorang aja jumpa Samsul Bat tu kan. Tak adalah. Tak, maksudnya sebenarnya tu yang sebenarnya kita nak cari dalam hidup ni, bahagia. Meniaga ni bukan sebab kaya. Kaya, yalah, nak kaya ni subjektif. Ada orang kata 500,000 kaya. Ada 1 juta kaya. Ada orang dah dapat 10 juta pun belum kaya lagi. Tapi akhirnya sampai bila pun tak selesai. Tapi kejarlah bahagia. Apa yang membahagiakan kita? Berniaga ni, yang bahagianya bukan hanya customer datang beli banyak barang habis, tapi adalah kebersamaan kita dalam mencari rezeki bersama dengan family kita, dengan anak isteri kita contohnya kan? Dan anak kita pula merasai hasil daripada apa yang kita perolehi. Itu sebab Nabi pesan sebagai kesimpulan. Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kedua, Nabi pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Yang ketiga, Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Keempat, Nabi kata tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Maknanya memberi lebih baik pada menerima. Banyak akan memberi dalam hidup kita, kita akan bahagia. Yang kita sibukkan dalam hidup kadang-kadang, aku tak dapat tu lah dengan ni, laki aku ni, aku kahwin dengan ni, apa benda pun tak dapat. Kita sibuk cakap benda yang kita tak dapat. Yang kita dapat kita lupa. Tak usah pening apa yang kita dapat. Cuba kita bagi. InsyaAllah automatik Tuhan bagilah kita macam-macam. Tu je kan, dia kata tadi. Kemudian Nabi pesan, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jadi mana kata, buatlah yang terbaik tuan-tuan sekalian. Saya doakan mudah-mudahan semua yang terlibat dengan jihad bisnes ni dapat melaksanakan bisnes dengan tenang, bisnes dengan baik, dimurahkan rezeki, berjaya. Besok dah kaya, jangan lupakan Samsul Bat. Dah senang besok, jangan lupa Samsul Bat. Tin ulagak ada kan, contoh kan. Jangan tegurlah saya, insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey. Dalam hidup kita ni buat yang terbaik. Itu je. Paling tidak kata Dan Zadra, dia kata
Orang yang hebat dia tak menunggu sesuatu tu menjadi indah, tapi dia yang menjadikan sesuatu tu indah. Itu je. Buat pembaharuan, buat perubahan, buat apa yang orang buat yang kita rasa kita boleh buat, kita buat. Macam contoh sekarang nak buat produk review, buatlah. Kita nak buat marketing, nak pakai media sosial, buat. Orang buat live, kita buat live. Orang ni kita ni share cerita, tak apa, insya-Allah. Orang nak macam ni, orang bagi cadangan macam ni, tak apa. Kalau sedap bagi tahu kami. Kalau sedap beritahu orang lain. Kalau tak sedap beritahu kami. Macam tu kan kalau meniaga makanan lah. Kan? Jadi mana sentiasa jaga. Kita bukan jaga kekayaan, untung rugi, kita jaga customer. Jaga customer kita dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasa cukuplah kadar tu. Saya faham signal-signal yang diberikan, cara memandang tu, pandangan yang tepat yang dah tak beralih tu satu pandangan yang sangat merisaukan. Jadi saya terpaksa menghentikan ceramah saya pada kali ini. Kepada penonton-penonton di rumah, terima kasih atas kerjasama yang diberikan kerana setia berada bersama dengan TV Al-Hijrah. Jadi terus ajak kawan-kawan semua, ajak semua saudara mara untuk tengok rancangan Moh Donga SD yang bersiaran sepanjang bulan Ramadan. Dan insya-Allah akan diulang lagi sampai ke bulan-bulan lain. Kan, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita akan melaksanakan bab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok menik ke Tanjung, hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.